Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama kami di TV1 dan untuk kali ini bicara politik ekonomi, kita akan membincangkan satu topik penting berhubung vaksinasi dalam sektor pembinaan dan di studio kita mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Insinyur Ahmad Asri bin Abdul Hamid, Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Anda juga kami alu-alukan untuk menghantarkan komen juga soalan sekiranya anda juga berada dalam sektor pembinaan dan boleh mengikuti saya ini secara jelas melalui siaran digital Berita RTM MyFreeview 123 dan juga FB Berita RTM secara live. Terima kasih Datuk pun telah mendapat suntikan vaksin dos pertama. Saya dapat dos pertama. Alhamdulillah. Pfizer, alhamdulillah. Baik, ini bukan satu topik yang sentiasa dibincangkan Datuk. Betul. Sebab ini bila dia berkait dengan aspek keselamatan negara dan menuju ke hadapan ini untuk kembali ke kemajuan ataupun ke rutin sebelum ini merupakan satu aspek yang sangat penting untuk dibincangkan. Dan tapi dalam aspek skop CIDB dan juga Kementerian Kerja Raya, ramai juga yang mungkin bertanya di mana portfolio CIDB ini jatuh di bawah KKR. Okey, terima kasih. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya dan memberi peluang pada saya untuk membincangkan tentang program vaksinasi sektor pembinaan. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa program vaksinasi dalam negara kita ini dipantau ataupun diuruskan oleh satu jawatan kuasa khas yang dinamakan jawatan kita panggil JKJAF. JKJAF ni jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi YBKJ dan juga Menteri Kesihatan. Jadi dan program imunisasi itu sendiri dinamakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Jadi kita tahu PIK ni, pelaksanaan PIK ni dia melalui beberapa fasa. Fasa pertamanya dia menumpukan kepada frontliners dan fasa keduanya kumpulan yang berisiko tinggi dan fasa ketiganya adalah golongan dewasa yang berumur 18 tahun ke atas. Dan juga JKJAV ini telah memperkenalkan fasa keempat yang kita namakan untuk pekerja sektor barisan hadapan ekonomi. Dalam bahasa Inggerisnya economic frontliners. Dan industri pembinaan adalah salah satu industri yang telah dikenal pasti sebagai satu industri yang esensial dan juga kritikal kepada negara. Jadi dia termasuk dalam golongan barisan hadapan ekonomi. Dan program yang di bawah fasa 4 ini dinamakan short formnya adalah PIKAS, iaitu di program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam dan swasta. Jadi tujuan utama PIKAS diperkenalkan adalah untuk mempercepatkan matlamat kita untuk mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok. Itu tujuan matlamat utamanya. Dan PIKAS ini dilaksanakan berasaskan input ataupun feedback daripada persatuan-persatuan industri dan juga dewan-dewan perniagaan dan juga pemain-pemain industri players yang menyatakan bahawa perlunya ada dan setengah pihak mengatakan mereka sanggup bayar untuk mempercepatkan proses vaksinasi ini kerana ini untuk menjaga kepentingan bisnes mereka. Dan jadi salah satu yang saya sebutkan tadi, sektor pembinaan adalah salah satu sektor yang kita namakan economic frontliners yang dikenal pasti di bawah PIKAS. Jadi apabila kita tengok pendekatan PIKAS ni, caranya adalah di bawah PIKAS, kerajaan akan membekalkan vaksinasi secara percuma. Dibagi free kepada ni, tetapi pihak swasta perlu menyediakan apa yang dinamakan PPV, Pusat Penyediaan Vaksinasi, PPV, dan juga menguruskan semua pengurusan pemberian vaksinasi kepada pekerja-pekerja. Jadi itu termasuklah membiayai kos, menyediakan tempat, menyediakan juga pengurusan perubatan doktor dan sebagainya, penyuntik, dan juga menyediakan kemudahan-kemudahan yang perlu, termasuklah pentadbiran, pendaftaran pekerja dan sebagainya. Jadi salah satu syarat yang telah dikenalkan bawah PIKAS ini adalah setiap PPV itu paling kurang dia boleh cater sekurang-kurangnya 5,000 pekerja serentak. Jadi kalau kita tengok syarat tersebut, maka bila kita lihat dalam perspektif industri pembinaan, saya rasa tidak ada syarikat yang mempunyai pekerja sampai 5,000 orang. Begitu juga kalau kita tengok even projek pun tak banyak, tak ada ataupun sikit sangat projek yang ada pekerja yang melebihi 5,000. Habis sangat mungkin TRX mungkin ada 5,000, ECRL mungkin ada 5,000. Itu pun pada semasa ni saya rasa tak sampai 5,000. Jadi kalau kita serahkan kepada syarikat
swasta dalam sektor pembinaan untuk melaksanakan program ini, kita merasakan bahawa program ini tidak akan berjaya. Jadi sebab itulah CIDB telah menawarkan diri dan telah disetujui oleh JKJAV ini untuk menerajui pelaksanaan vaksinasi dalam sektor pembinaan. Dan apabila kita memilih untuk menerajui ini, kita bukan saja nak menyelaras, tapi kita juga kalau boleh kita nak melaksanakan program ini secara sendiri dengan CIDB sendiri. Jadi maknanya kita akan menyediakan PPV dan sebagainya. Dan kita namakan program untuk sektor pembinaan ini, kita namakan short-fallnya CIVAC. Construction Industry Vaccination Program, CIVAC. CIVAC. Jadi apa-apa refer balik ke CIDB. Refer balik pada saya. Jadi kalau industri pembinaan, biar CIDB saja yang lead, yang memantau dan yang menguruskan. Dan kita tengok di segi apabila CIDB kata kita melaksanakan ni, makna skop kerja kita merangkumi yang pertamanya kita menyediakan tempat. Kita memilih tempat dan menyediakan tempat itu sendiri. Dan yang keduanya kita menguruskan penyediaan personel perubatan, kemudahan dan peralatan vaksinasi itu sendiri. Dan yang ketiganya kita menguruskan penyediaan personel fasiliti untuk mentadbir, untuk menguruskan macam mendaftar dan sebagainya. Yang keempatnya kita mempromosi dan cuba mendapatkan pekerja yang mencukupi untuk melalui program tersebut. Jadi Datuk Aryan tanya, dengan nombor yang banyak statistik kluster tempat kerja, sedikit sebanyak industri pembinaan juga terpalit dengan tanggapan-tanggapan yang kes ini banyak kerana industri yang memerlukan banyak pekerja. Perlu juga diterangkan kepada para penonton mengapa industri pembinaan ini perlu diteruskan dengan SOP yang sesuai dengan keadaan. Dulu pada masa kita melaksanakan PKP 1.0, apa yang kita buat ketika itu adalah kita come to a complete stop down. Mana semua kerja-kerja pembinaan diberhentikan. Dan apabila kita pada masa itu barulah daripada pengalaman itu kita belajar bahawa ada kerja-kerja yang kita tak boleh berhenti sebenarnya. Dia atas faktor keselamatan. Misalnya saya bagi contoh tunneling. Tunneling membuat terowong untuk MRT. Kalau kita berhentikan, terowong itu akan collapse. Dia akan runtuh dan membahayakan orang dan projek itu terus terhenti. Dia akan delay projek itu. Begitu juga banyak projek-projek lain. Membuat jabatan misalnya, kita tak boleh berhenti tengah-tengah tu. Jadi makna daripada situ kita pelajari bahawa walaupun apabila kerajaan mengisytiharkan PKP 3.0 pada 1 bulan Jun, dia kata semua dia punya arahan adalah supaya semua total lockdown, tetapi dalam industri pembinaan kita perlu membenarkan atas sebab yang pertamanya atas keselamatan, yang keduanya atas sebab apa yang kita namakan kritikal ataupun essential. Misalnya projek-projek penyelenggaraan, kita tak boleh berhenti. Projek-projek pembaikan, kita tak boleh berhenti. Ada orang yang tengah buat rumah, bumbung belum pasang. Tiba-tiba kita berhenti kan, hujan habis rumah dia. Yang itu benar-benar gitu. Maknanya kita ambil kira semua tu, maka kita membenarkan kategori-kategori tertentu dalam sektor pembinaan untuk beroperasi. Jumlah yang mendapat vaksinasi diluluskan sekarang ni 40. Okey. Kita 40,000. sekarang ni di bawah sektor pembinaan ini program vaksinasi, alhamdulillah kita mendapat kelulusan sebelum ini daripada JKJAV sebanyak 40,000 pekerja, makna 80,000 dos. Makna setiap pekerja 2 dos. Jadi 40,000 pekerja dan 80,000 dos. Dan jadi kita sekarang ni kita program vaksinasi kita CIVAC ni kita akan melaksanakan secara berfasa. Fasa pertama kita adalah di Kuala Lumpur, di Klang Valley lah, di mana di sinilah where the action is for construction. Makna di Klang Valley kita buat di Kuala Lumpur dan di Selangor. Di Kuala Lumpur kita akan melaksanakannya di Dewan Convention CIDB di Jalan Ceras, Jalan Chan Saulin tu. Dan kita punya target adalah kita akan melaksanakan sebanyak 20,000 pekerja. Jadi makna 40,000 dos lah untuk 2 dos 20,000 pekerja. Dan kita program ini bermula pada 1 bulan Julai sehinggalah 8 Ogos. Jadi ini untuk merangkumi 2 dos dan kita persediaan akhir kita pun dah selesai. Tadi pun Yang Berhormat Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fazilah telah mengadakan lawatan kerja. Kita bawakan visual ke skrin anda sekarang ini, visualnya Datuk okey. Ini yang lawatan tadi, Menteri Kerja Raya telah membuat lawatan dan dia telah memberi pendapat dia, memberi input dan kita telah menambah baik. Jadi kita telah bersedia untuk melaksanakannya pada 1 bulan Julai dan seterusnya kita macam saya kata akan berlarutan sehingga 8 Ogos. Lepas tu kita punya next program bawah Klang Valley, bawah fasa pertama juga ada di negeri Selangor, di mana kita akan mengadakan di Pusat Sukan Panasonic di Seksyen 21 Shah Alam dan itu juga kita akan
akan melaksanakan untuk 20,000 pekerja dan 40,000 dos. Tempoh pun sama, lebih kurang 42 hari. Dan itu, jadi maknanya fasa pertama ini program kita adalah 40,000. Tapi apa yang kita dapati adalah sambutan kepada program kita ni sangat menggalakkan. Di hari pertama kita buka pendaftaran pada 21 bulan Jun, kita mendapat pendaftaran sebanyak ramai 44,800. Sekarang ni ada 44,800. Jadi kita laksanakan 40,000. Kita dah masuk dalam program kita tu 40,000. Yang 4,800 lagi masuk kategori standby dan jauh waitlist. Waitlist lah, senarai menunggulah. Senarai menunggu. Lebih lagi kita akan tanyakan dari segi breakdown ataupun mekanisme pemberian vaksinasi untuk pekerja sektor peminat ini. Kita akan berehat seketika dan memberi laluan. Kita beri laluan seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk bercerita lebih lanjut tentang vaksinasi dalam sektor peminat. Jangan ke mana-mana. Vaksinasi dalam sektor pembinaan itu yang kami bincangkan bersama tamu di studio pada kali ini, yang berbahagia Datuk Insini Ahmad Asri bin Abdul Hamid, Ketua Eksekutif CIDB. Datuk, sebelum kita berehat seketika tadi, kita bawakan dari segi intro ataupun pengenalan kepada lokasinya setakat ini, KL dan juga Selangor. Dan pastinya atas Datuk sebutkan tadi, this is where all the inilah antara pusat berlakunya. Tapi melihat kehadapan nanti, lokasi-lokasi yang akan diperkenalkan, sebab ada ucapan ataupun juga pertanyaan dari laman Facebook kita dari CIDB Cawangan Sibu. Diharapkan semoga program dapat dibawakan ke Sibu pula, Sarawak lah secara selepas ini. Future plans, Datuk, untuk program ini. Alright. Jadi sebenarnya apabila kita buka pendaftaran yang saya ceritakan itu, kita dah dapat 44,800. Lepas tu kita tutup pendaftaran dan feedback yang kita dapat ni makna banyak lagi ada permintaan daripada industri di KL dan juga Selangor. Seterusnya kita juga mendapat permintaan daripada negeri-negeri lain. Misalnya semua negeri lah yang memohon untuk dilaksanakan program vaksinasi ini di negeri masing-masing. Jadi berasaskan itu kita telah membuat permohonan tambahan kepada JKJAV ini ataupun CITF supaya memberi kita sebanyak 200,000 dos lagi untuk 100,000 pekerja. Dan alhamdulillah petang tadi kita telah dimaklumkan bahawa permohonan tersebut telah diluluskan. Jadi perancangan kita adalah 100,000 ini kita akan agihkan kepada negeri. Kita akan sebagai langkah permulaannya fasa 2 kita akan mulakan mengikut wilayah. Misalnya di wilayah utara kita akan adakan di negeri Pulau Pinang. Kita dah kena pasti satu dewan di kawasan Bukit Mertajam. Dan seterusnya di wilayah selatan kita akan adakannya di Johor Bahru, di tapak kita lah di Akademi Binaan Malaysia CIDB di Johor Bahru. Dan seterusnya di timur kita masih belum mengenal pasti tempat, tetapi permintaan di timur agak memanjakan kerana permintaannya begitu tinggi sekali. Negeri Pahang saja kita dah dapat request lebih kurang 15,000 permintaan supaya diadakan vaksinasi negeri Pahang. Itu Pahang saja, tapi kita nak kata Pahang, Terengganu dan Kelantan. Jadi maknanya permintaan begitu tinggi, jadi kita akan agihkan 100,000 ini pada 3 negeri. Tambahan kepada itu, petang tadi saya telah mengadakan perbincangan dengan Presiden MBAM, Master Builders Association Malaysia, Tan Sri Sufri. Dan Tan Sri Sufri menyatakan permintaan lebih daripada 100,000 dia memang tak mencukupi, dan dia mohon supaya dia akan memberi senarai permintaan lain supaya kita boleh menambahkan lagi vaksin yang dapat supaya kita boleh buat banyak negeri. Dan dia juga secara khusus dia menyatakan ada permintaan yang khusus di Sabah dan Sarawak. Mungkin di Sarawak pendekatan kita berlainan sikit daripada di Semenanjung, kerana Sarawak ni dia negeri yang luas tapi mungkin pekerja pun tak berapa ramai. Jadi pendekatan kita mungkin kita pergi kepada mobile punya approach. Maknanya vaksinasi itu kita laksanakan secara mobile dengan menggunakan mobile punya facilities. Itu cadangan kita buat masa ini, tapi dalam perancangan termasuk Sabah dan Sarawak. Datuk, dari segi pengagihan ataupun siapa yang mendapat senarai keutamaan vaksin ini, ramai juga bertanyakan apakah keutamaan akan diberikan kepada mereka yang construction workers yang berada di lapangan ini, sebab mereka yang berhadapan dengan bekerja dalam grup
yang ramai, dalam kumpulan yang ramai. Sebab nanti timbul kerisauan mungkin bos-bos dapat dulu. Jadi bagaimana dari segi integriti CIDB memegang peranan ini, memastikan keutamaan itu siapa yang akan dapat dulu. Sebab vaksin ini dah jadi isu sensitif sekarang. Siapa yang dulu, siapa yang kemudian? Okey, alright. Jadi kita yang pertama saya nak tekankan bahawa kategori orang yang pekerja yang boleh mohon untuk program ini adalah yang pertamanya golongan pekerja binaan, yang keduanya golongan penyelia, yang ketiganya pengurus projek binaan dan juga yang keempatnya personel pentadbiran. Itu golongan 4 tu dan mereka ini adalah daripada syarikat-syarikat pembinaan. Misalnya kontraktor, konsultan, lepas tu konsesi, syarikat pembekal bahan misalnya, pembekal mesin dan sebagainya. Maknanya yang berkaitan dengan pembinaan kita akan mana boleh memohon. Dan kita nak menekankan bahawa program ini adalah program secara sukarela. Sebab ada yang marah kata kenapa program ni kenapa kita charge misalnya kan. Jadi dia ada yang marah. Jadi kita kata tak apa, ini sukarela. Kalau tak mau nak cepat boleh tunggu, tak ada masalah, kita tak paksa. Tapi macam saya sebutkan tadi, demand begitu tinggi, semua sangguplah nak memang nak program ni. Tentang keutamaan ini kita memang telah semasa kita buat pembentangan kepada JKAJAV yang dipengusikan oleh YBKJ pun, dia telah tekankan, you mesti pastikan atau beri keutamaan kepada projek-projek yang dibenarkan di bawah PKP 3.0 ni. Yang tu dulu. Sebab dia orang ni memang sekarang tengah bekerja. Dan tujuan utama kita laksanakan program ni pun supaya pekerja-pekerja ini dia tidak nak mengawal penularan pekerja-pekerja yang sedang bekerja. Dia tak jadi kluster. Dia tak jadi kluster. Betul. Itu tujuannya. Jadi dia kata bagi penanganan kepada itu. Sebab tu kita sekarang ni bila kita tengok permohonan, kita bagi keutamaan kepada memang yang dah ada kelulusan di bawah PKP 3.0, kita luluskan. Setakat ni saya tak nampak lah kata kita ada bagi kat orang-orang jawatan besar lebih dulu, apa tak ada. Sebab kita tengok sebab permohonan ni adalah melalui majikan. So majikan akan mohon kata 300 pekerja, dia bagi senarai 300 pekerja, kita akan masukkan syarikat tu. Dia first come first serve. Itu yang tadi 44,000 tu. Sebenarnya dia daripada 3,000 syarikat yang terlibat. Dan juga ada yang masih lagi kita dengarkan dialog-dialog ataupun keluhan mengatakan macam mana warga asing dapat dulu, kita yang kat sini dah register daripada bulan Februari. Tapi itulah situasinya, mereka ini yang berada dalam sektor pembinaan. Apa yang mungkin CIDB boleh berikan sedikit penjelasan ataupun pemahaman kepada warga masyarakat kenapa aturannya begitu? Dia sebenarnya bukan kita bagi keutamaan kepada pekerja asing. Dia bukan macam tu. Cuma kita merasakan bahawa macam disebutkan tadi, siapa yang bekerja di tapak bina adalah satu risiko. Risiko penularan dan risiko dia kena. Itu kita tengok dari perspektif tu. Jadi maknanya kita tak kira pekerja tu pekerja asing atau pekerja tempatan, kita akan bagi mengikut permohonan yang saya katakan tadi, keutamaan. Apabila dia dah ada projek, kita akan bagi program vaksin, kita akan masukkan dia dalam program vaksinasi ini. Sebab kita yang penting tu nak mengawal penularan, kita nak menyumbang pada kerajaan. Sebab kita tengok sekarang ni, kalau tengok data CIDB saja, kita ada lebih kurang 907,000 pekerja di sektor pembinaan. 907,000. Kalau kita dapat 40,000 campur 100,000 yang kita dapat pun baru 15%. Banyak lagi yang kita nak kena laksanakan supaya kita boleh sekurang-kurangnya kita target boleh mencapai 50% daripada bilangan sekurang-kurangnya. Sebab harapan kita adalah apabila seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri hari ini, kalau sekiranya dia dah boleh vaksinasi penuh kepada semua pekerja ni, kita boleh buka semua. Itu hasrat kita. Jadi matlamat kita ke arah tu, kita nak mempercepatkan, itu yang kita laksanakan program vaksinasi ini. Mekanisme aplikasi ni kita akan kupas lagi selepas ini dalam bicara politik ekonomi juga. Ada yang bertanyakan Datuk, bila RM90 seorang untuk 2 dos suntikan vaksin dan ini meliputi pekerja ataupun pengamal kesihatan yang akan bertugas di lokasi tersebut. Betul. Bagaimana pula dengan syarikat yang barangkali tidak ada bajet yang mencukupi untuk menjadi sebahagian daripada program ini? Dia sebenarnya apabila kita buat perkiraan, dia sebenarnya kos penyediaan PPV ini bukan murah. Bukan murah. Kita dah buat perkiraan. Misalnya macam kita sediakan dewan. Dewan kalau kita sekarang dewan CIDB free. CIDB bagi dewan tu. Tapi kalau kita sewa dewan di luar, dia akan melibatkan sewaan dewan. Dia yang pertama. Yang keduanya kita kena sediakan kemudahan, semua kemudahan termasuk ambulan, security, petugas, lepas tu perabot-perabot, peralatan, komputer, semua tu kita kena sediakan. Jadi kalau kita kira kos tu, kalau ikut perkiraan CIDB,
setiap pekerja yang kita dos, 2 dos tu, kosnya adalah RM140. Walau bagaimanapun, kita hanya mengenakan cas sebanyak RM90 sahaja. Sebab kita fikir RM50 itu akan disubsidis oleh CIDB. CIDB ada satu peruntukan untuk subsidi benda ni sebab nak membantu kerajaan mempercepatkan proses ni. Itu matlamat kita. Dan kita tekankan kepada majikan perlu membayar kos ni dan bukannya pekerja. Dia tak boleh cas pada pekerja, majikan perlu bayarkan. Dan kalau kita tengok dari segi pengiraan kos, sebenarnya dia menyimakkan majikan. Sebab kalau kita tengok dia dalam SOP yang dikeluarkan dalam sektor pembinaan, sebelum satu syarikat itu memulakan kerja pembinaan, dia perlu pergi buat swab test. Swab test kan tak murah. Swab test sekarang kalau yang biasa yang paling murah tu RM60, ada yang RM80, ada yang RM200 lebih. Dan kalau you buat setiap kali you nak pergi tapak projek, setiap 2 minggu, setengah orang buat setiap sebulan, kos dia tinggi. Tapi sekali ni you buat RM90, 2 dos, insya-Allah lepas tu you tak payah buat swab test apa. Kita tengok kalau you ada vaccination punya approval ni, maka kita dah lepaskan you dah. Mana tak payah check dah sama ada you ada positif atau negatif. Itu kita punya matlamat. Jadi maknanya kalau kita tengok RM90 jangka masa panjang ni taklah mahal. Dan ianya adalah apa yang berasaskan pada guideline yang dikeluarkan oleh PIKAS. PIKAS kata RM90, kita pun cas RM90. Jadi dan kita akan gunakan charge ini di semua lokasi yang kita laksanakan. Tak kira dewan tu kita kena sewa ke apa ke, kita sebab kalau ada perbezaan kos, CIDB akan membiayai kos tersebut. Biar majikan kita tetapkan RM90 satu pekerja saja. Kalau dibawakan beberapa tapak ke belakang dari segi aspek asas kepada vaksinasi ini, Datuk seperti yang kita tahu, vaksinasi ini terpulang kepada diri sendiri, nak ambil ke tak nak ambil. Itu yang fundamentalnya lah. Tapi dalam situasi sekarang ramai yang terpanggil untuk ambil. Dan ada juga yang dibawakan oleh pekerja pembinaan ini. Apa jadi kalau saya tak nak mengambil vaksin tersebut? Adakah akan wujud diskriminasi? Oh, you tak boleh dapat job sebab you tak kena injek. Walaupun pada asasnya vaksinasi itu adalah hak asasi, kita nak ambil, tak nak ambil, kita punya pilihan kan. Jadi bagaimana nak mengimbangkan situasi ini supaya mata pencarian itu tetap ada, dan bagaimana untuk barangkali memberikan perspektif yang lebih jelas mengapa mereka perlu mengambil suntikan ini? Dia macam saya katalah, tujuan kita ni adalah nak mengawal penularan COVID-19 itu aja. Dan kita tahu bahawa cara terbaik untuk mengawal penularan adalah dengan cara memvaksinasi orang-orang yang terlibat, semua orang yang terlibat. Jadi kita menyeru, kita tahu kita tak boleh memaksa, tapi kita menyeru bahawa setiap orang pergilah ambil vaccination ini atau vaksinasi ini supaya dia tidak menjadi dia tidak terancam dan dia juga tidak mengancam orang lain dalam perspektif COVID-19. Jadi kita berharap bahawa satu masa kelak, saya rasa kita akan memastikan bahawa pekerja-pekerja yang bekerja di tapak bina itu sekurang-kurangnya pun dah ada herd immunity untuk melaksanakan operasi penuh. Itu harapan kita lah. Jadi macam saya katalah, kita tidak memaksa, kita tak boleh memaksa, tapi saya berharap sangat demi kepentingan negara. Sebab apa? Orang selalu beranggapan, kita tengok orang biasa ni dia jaga projek, yang jaga projek ni, dia beranggapan bahawa pekerja di tapak bina itu ajalah. Dia lupa bahawa pekerja di tapak bina boleh membawa penyakit itu kepada komuniti dan kepada keluarga dia. Dia lupa waktu tu. Dia jaga sini, dia kata tak apalah, dia orang nak bercampur ke, nak tak ikut SOP ke, tak pakai topeng, ikut suka dia lah, sebab dia tak kacau. Tapi dia tetap lupa pergi kedai, dia tetap buat urusan lain. Betul. Penularan tu akan terjadi dan kadang-kadang dia akan melibatkan ahli keluarga kita. Sebab tu saya menekankan bahawa tanggungjawab COVID-19 ini bukan terletak pada penguatkuasa macam CIDB saja. Orang tak boleh salahkan itu. Dia tanggungjawab bersama. Tanggungjawab kontraktor, tanggungjawab semua orang. Kita jaga, tu yang kita kata, kita jaga kita tu. Kita jaga kita, maknanya semua orang jaga. Kalau semua orang jaga, insya-Allah. Dulu kita mungkin kalau kita semua orang jaga SOP dulu, kita tak payah pun PKP 3.0 ni. Patutnya. Tapi sebab kita tak jaga tu, dia menular dengan cepat. Sekarang ni kita baru nak tutup kan. Dan jadi itu yang masalahnya. Jadi kita kena ubah minda kita bahawa ini adalah satu tanggungjawab bersama. Jangan menganggap bahawa it can never happen to me ataupun it can never happen to us, my family. It can. Kita terbukti. Ramai orang dah ni kan, yang kita tengok orang rapat kita pun dah mula kena kan. Sedikit lebih lagi maklumat tentang Protect Health di bawah CIDB ini. Apa antara perincian yang bagaimana ia memanfaatkan pekerja dalam sektor pembinaan? Protect Health ni nama syarikat, anak syarikat Kementerian anak syarikat Musti yang
melaksanakan bukan anak syarikat Kementerian Kesihatan yang melaksanakan program vaksinasi ini. Jadi bila kita melaksanakan program vaksinasi ini, kita akan bekerjasama dengan Protect Health, sebab Protect Health ni dia mengenakan bayaran sebanyak RM15 per dos, RM30 untuk 2 dos. Dan tanggungjawabnya adalah dia menyediakan pegawai perubatan, dia menyediakan penyuntik dan sebagainya, dan juga vaksin itu sendiri. Jadi itu package-nya lah. Jadi kita bekerjasama rapat dengan Protect Health, dan memang Protect Health bagi saya satu pihak yang sangat profesional. Senang nak deal dengan dia sebab dia memang matlamat dia memang hasratnya untuk melaksanakan vaksinasi ini secepat yang boleh. Bagaimana portfolio CIDB tiba-tiba terpaksa ditambah lagi dengan aspek pengendalian vaksin ini? Bagi saya dia bukan tambahan skop. Sebenarnya CIDB ni orang panggil dia the custodian of the construction industry. Construction industry, industri pembinaan negara ni sebenarnya terletak di bawah tanggungjawab CIDB. Jadi semua aspek, kalau semua aspek walaupun bukan di bawah bidang kuasa kita kena bekerjasama dengan pihak tertentu. Saya bagi contoh keselamatan. Keselamatan di tapak bina adalah tanggungjawab CIDB dan juga JKKP, Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja kan. So kita bekerjasama, tapi maknanya kalau aspek kesihatan ni CIDB bertanggungjawab. Begitu juga aspek-aspek lain. Jadi kita melihat bahawa COVID-19 ini bila dia masuk sektor binaannya dia dah jadi tanggungjawab CIDB. So program pelaksanaan vaksinasi sektor binaan ni saya merasakan bahawa bukanlah satu tambahan tapi memang tanggungjawab CIDB. Ramai orang bila kita buat macam ni program ni, ramai feedback yang saya dapat adalah inilah patut CIDB buat. CIDB should be helping us, assisting us dan championing us. Inilah. Jadi pada saya ini satu benda yang positif yang kita buat, yang kita menyumbang dua-dua, kita membantu industri dan kita membantu negara. Kerajaan pun suka sebab kita membantu mempercepatkan nak dapat imuniti kelompok. Bercakap tentang imuniti kelompok, satu juga yang aspek berkait pastinya tentang pematuhan SOP. Memang satu yang sangat sinonim dengan sektor pembinaan, Datuk ya. Dan kita akan kembali bincangkan bersama tamu di studio. Teruskan bersama kami dalam Bicara Politik Ekonomi. Jangan ke mana-mana, kami kembali selepas ini. Baik, kita teruskan bicara di studio dalam Bicara Politik Ekonomi bersama yang berbahagia Datuk Insinyur Asri Abdul Hamid yang merupakan Ketua Eksekutif untuk CIDB. Kita juga ucapkan terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan soalan dan juga komen. Datuk ada juga yang bertanyakan, saya rasa ini pemain industri ni mengatakan 40K is too little for the central region, ataupun 40K ni, 40,000 ni tidak mencukupi sebenarnya untuk merangkumi jumlah sebenar yang terlibat dalam bidang pembinaan. Dan apakah barangkali yang boleh dijelaskan kepada mereka yang masih lagi menanti dos yang lebih banyak, Datuk? Saya memang setuju bahawa 40,000 ni tidak mencukupi. Kita masa permohonan kita yang asal tu kita berasaskan survey yang kita buat. Maka kita rasakan masa tu mungkin ada halangan, ada pihak-pihak yang tidak bersedia untuk melaksanakan vaksinasi ini, especially kerana ia melibatkan charge. Jadi bila kita buat survey, kita melihatkan masa tu bilangan tidak tinggi. Yang menyatakan minat tu bilangan tidaklah terlalu tinggi. Jadi sebab itulah kita memohon dulu 40,000, dan hasrat kita adalah apabila kita mengadakan lawatan di Dewan CIDB ketika itu, maka wakil JKJAV berpendapat bahawa kapasiti itu adalah kita boleh buat lebih kurang dalam 1,000 sehari, dan kita boleh buat 20,000. Tapi apabila kita melancarkan dan kita tengok sambutan menggalakkan dan feedback yang kita dapat macam saya sebutkan tadi daripada master builders dan sebagainya begitu memberangsangkan, itu yang kita minta pula tambahan 100,000. Dan sekarang ni bila ada komen yang macam ni, saya memang setuju bahawa 140,000 pun tak mencukupi. Macam saya sebutkan tadi, yang mendaftar dengan kita pun dah ada 900,000 dah. Yang tu kalau kita buat 140,000 tu baru 15%. Kalau kita nak buat 100%, kita perlu paling kurang pun 900,000. Jadi apa yang kita akan buat adalah macam saya kata ni berfasa. Apabila kita buat fasa 1 ni, fasa 1 dalam masa sama kita dah mula perancangan untuk fasa 2, dan kita akan tengok lagi permintaan. Dan memang JKJAV dan CITF ni dia dah menyatakan kesediaan untuk membekalkan lebih, tapi dia kata buat dulu yang ni, kita tengok macam mana dulu, lepas tu barulah kita buat yang lain. So saya mengucap terima kasih kepada komen yang telah diberikan itu. Betul, saya rasa orang yang tanya ni pun memang orang industri pembinaan, sebab tu dia banyak tahu pasal ni, dan saya bersetujulah insya-Allah kita akan buat lebih banyak di masa-masa yang akan datang. Kalau kita bawakan juga untuk perbincangan kepada SOP, Datuk, ini merupakan salah satu aspek yang paling penting sekali untuk kita menurunkan jumlah kes baru dan juga cuba meratakan dan masuk ke fasa seterusnya untuk pemulihan negara. Dan dari pengalaman CIDB sendiri dan juga di bawah KKR,
tapak binaan juga antara yang paling aktif dilaporkan. Jadi dari segi aspek pengawalan dan juga ataupun menghukum mereka yang tidak mematuhi SOP ini, apa pengalaman yang boleh dikongsikan oleh CIDB setakat ini? Okey, saya yang pertama sekali bab ni saya nak menekankan bahawa kita serius tentang lockdown ini. Ya. Sebab apabila kerajaan melancarkan PKP 3.0, arahan kepada kita adalah total lockdown. Jadi macam saya sebutkan tadi, pengalaman kita dulu bahawa kita perlu membenarkan kerja-kerja tertentu, so maka kita telah bersetuju, dia bersetuju oleh Majlis Keselamatan Negara bahawa kita akan membenarkan 3 kategori projek sahaja. Okay. Yang pertamanya kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan kritikal, dan yang keduanya kerja-kerja pembinaan infrastruktur awam yang utama dan kritikal, dan yang ketiganya kerja-kerja pembinaan bangunan yang menyediakan penginapan pekerja yang diluluskan oleh JTK. Dan keseluruhannya SOP-nya adalah supaya pekerja yang dibenarkan adalah 60% daripada jumlah pekerja yang diperlukan. Itu dia punya SOP-nya dan 3 kategori projek yang dibenarkan. So kita serius. Jadi bila kita sekarang ni kita memproses permohonan SIM SMITI itu, orang yang buat permohonan dalam kategori pembinaan akan dihantar ke CIDB untuk proses. Okay. Dan sehingga ini kita dah proses daripada 103,000 permohonan yang kita terima, kita dah proses 99,000. Jadi every day kita proses dekat 3-4,000, bukan 5,000 kita proses per day. Dan daripada proses tersebut 99,000 tu kita hanya meluluskan 17% saja. Sebab kita strict. Kita nak pastikan bahawa projek yang dinyatakan itu adalah benar-benar projek yang ada dan projek yang tergolong dalam golongan yang dibenarkan. Itu yang kita punya inilah, makna kita emphasize dari segi pengawalan tu. Kemudiannya kita mengadakan penguatkuasaan setiap hari, termasuk hari Sabtu dan Ahad. Kita pergi ke tapak-tapak bina di seluruh negara. Dan setakat ini daripada PKP daripada 1 Jun sehingga sekarang ni kita telah melaksanakan 3,388 pemeriksaan tapak. Dan daripada 3,388 itu hanya lebih kurang 19% ataupun 634 yang beroperasi. Yang selebihnya tak beroperasi. Mungkin sebab tidak tergolong dalam golongan yang kita sebut tadi. Dan daripada 634 itu 206 tidak mematuhi ataupun tidak memenuhi keperluan, tidak comply. Dan kita tengok 38% daripada yang tidak comply itu adalah dia tidak mempunyai surat kelulusan MITI. Mana dia buat walaupun dia tak ada kelulusan, dia buat kerja. Kalau kita dapat, kita terus tutup tapak. Dan yang keduanya 25% pula yang mengisytiharkan ada penginapan pekerja, tapi bila kita pergi penginapan pekerja itu tidak diluluskan oleh JTK. Yang lagi 22% adalah orang yang tidak mematuhi SOP, tetapi bukan aspek tak pakai topeng sangat, tapi aspek melebihi 60% daripada pekerja yang dibenarkan. Jadi maknanya itulah antara kesalahan-kesalahan utama yang dibuat oleh kontraktor-kontraktor di tapak bina. Jadi kita kalau kes-kes begini, apa yang kita buat adalah yang pertama sekali kita terus tutup tapak. Dan yang keduanya kita akan membukakan kertas siasatan dan seterusnya menentukan sama ada kontraktor ini kita akan ambil tindakan disiplin. Dan tindakan disiplin ini boleh serius. Kalau kes tu serius, kita anggap serius, maka kita mungkin gantung lesen dia. Kalau gantung lesen, tahulah dia tak boleh bisnes lagi dalam industri. So kita bagi amaran pada kontraktor, beringatlah, patuh SOP dan juga pastikan dapat kelulusan MITI dan mematuhi semua peraturan. Sebab kita memang serius betul dalam enforcement ni, sebab kita nak menjaga kepentingan negara juga dari segi the livelihood of people, the life of the people lah, the life of the people. Bila Datuk sebut tentang penempatan ini termaktub di bawah Akta 446 yang di bawah JTK. Jadi kalau yang CIDB boleh jaga, CIDB boleh jagalah. Tapi dari segi Akta 446 ni setelah dibawakan begitu banyak pendedahan dan juga kepekaan masyarakat tentang pentingnya keadaan tempat tinggal yang sesuai untuk para pekerja. Bagaimana pula portfolio itu dibahagikan sekiranya CIDB datang buat inspection dan penempatannya tidak menepati syarat, bila pula JTK masuk untuk mengambil? Dia macam ni, dia kalau ikut undang-undang betul bawah kuasa masing-masing, kita CIDB kita ada Akta 520. JTK dia ada Akta 446. Akta CIDB 520 lebih menjurus kepada tapak bina.
Dan Akta JTK 446 menjurus kepada penginapan, penginapan pekerja. Jadi dia enforce yang tu, kita enforce yang 520. Walau bagaimanapun bawah ordinan emergency ini dan dia telah memberi kuasa kepada kita untuk memeriksa penginapan dan sebagainya, tetapi dari segi tindakan tu diambil oleh JTK. Maknanya sekiranya pegawai penguatkuasa CID pergi itu mendapat ketidakpatuhan, kita akan report ke JTK, JTK akan ambil tindakan. Macam tu. So kerjasama kita adalah dari segi itu. Maknanya kita ni bukan kita tak ambil tindakan, tapi kita membuat penguatkuasaan dari segi pemeriksaan penginapan. Tapi tumpuan kita lebih kepada tapak bina. Dan setakat ini selepas begitu banyak pentingnya sekiranya satu SOP itu tidak dipatuhi dan repercussion ataupun kesan yang mereka tanggung selepas itu, apakah Datuk lihat lebih banyak pematuhan SOP dalam situasi sekarang berbanding dengan dahulu? Ya, saya rasa memang ada perubahan kebelakangan ini bila dia tahu bahawa CIDB memang enforce, memang pematuhan lebih tinggi, kadar pematuhan ada lebih tinggi kebelakangan ini berbanding dengan pada awal SOP dulu, PKP 3.0 dululah. Masa the first 1 week or 2 week tu kes yang tidak patuhan tinggi, tapi sekarang ni dia berkurangan. Dan ada yang bertanyakan apakah barangkali perlu dibuka lebih banyak sektor pembinaan, sebab sekiranya banyak sangat ditutup akan jadi masalah supply, nanti harga naik barang kerana industri dibuka secara mendadak. Saya bersetuju bahawa kita perlu pertimbangkan juga buka tu, tapi bila kita nak buka sesuatu projek tu, kita mengambil pertimbangan bahawa dia risiko penularan tu tidak tinggi. Itu yang jadi maknanya penekanan kita adalah untuk membuka atau membenarkan projek-projek yang pertamanya tidak melibatkan ramai pekerja. Itu kita punya tumpuan. Jadi dan yang keduanya kita macam kata dulu pematuhan kepada Akta 446. Sebab penginapan ni dia memastikan penjarakan dan sebagainya, jadi dia lebih selamat dan boleh mengawal penularan. So aspek-aspek berikut yang kita ambil kira dalam menimbangkan sektor-sektor yang harus dibuka. Macam kalau diambil skop seluruh negara, kita ada target ataupun sasaran untuk imuniti kelompok, ada nombor diletakkan. Bagaimana pula dengan industri pembinaan? Adakah 100%? Sebab kita tahu tidak semua boleh menerima vaksin atas apa juga keadaan kesihatan mereka. Apakah ada certain figure yang CID letakkan? Harapan saya adalah 80%. Itu harapan saya. Tetapi saya berasakan bahawa 80% ini kebanyakan pekerja-pekerja tempatan, saya rasa yang bekerja di pejabat dan sebagainya, diorang akan mendapat program instansi kerajaan yang cuma saya rasa ramai yang akan pergi ke arah tu. Jadi maknanya yang kita punya tumpuan sekarang ni ataupun yang mungkin yang di ke depan nanti yang ramai akan melalui atau mengambil program kita, mengambil bahagian dalam program kita ini adalah pekerja-pekerja asing. Dan kalau tengok pekerja asing sekarang ni, kalau ikut data JIM, kita ada jumlah 250,000 orang. Yang tu yang berdaftar dengan JIM lah. Jadi 250,000 orang tu memang saya rasa akan mengambil bahagian dalam program kita lah. Dan bergerak ke hadapan, apakah dari segi mekanisme future planning ataupun perancangan untuk masa hadapan, kita akan bincangkan selepas ini dalam bicara politik ekonomi dalam aspek vaksinasi di pusat pembinaan. Teruskan bersama kami, kita akan kembali selepas ini. Baik, ruang rangkuman untuk perbincangan tentang vaksinasi di sektor pembinaan. Datuk, kita ambil cue daripada apa yang telah pun kita saksikan tadi, bagaimana sektor pembinaan ini mendapat lebih lagi manfaat melalui pemulihan telah pun diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Okey. Pemulih ni bagi saya sangatlah baik. Sebenarnya banyak benda-benda yang baik yang berkaitan, yang kita kata berkaitan dengan industri pembinaan. Tetapi saya nak menjurus kepada yang secara langsung menyentuh industri pembinaan, iaitu yang fokus kedua menyokong perniagaan di bawah memudah cara proses perolehan kerajaan. Dalam tu dia ada 3 aspek, ada 3 pengumuman. Yang pertamanya membenarkan perubahan harga ataupun variation of price bagi projek kerja. Yang keduanya membantu kontraktor G1 sehingga G4 tempatan melaksanakan projek secara undian
dan sebut harga. Dan yang ketiganya, membenarkan lanjutan masa ataupun extension of time. Jadi saya kali ini saya represent industri, sebab bila dia kerajaan mengisytiharkan ni, banyak industri yang call saya mengucapkan terima kasih. Sebab ini yang pertama tu tentang variation of price tu banyak bagi kebaikan kepada kontraktor. Sebenarnya kontraktor banyak dah menderita sebab kenaikan harga barang. Khususnya harga steel. Misalnya kalau kita tengok harga steel round bar R10 tu, dia kalau di bulan Disember baru ni, bulan Disember tahun lepas, harganya hanyalah RM2,500 per tan. Tetapi apabila dia sampai sekarang ni, the latest yang kita tengok bulan Jun ni, dia telah meningkat ke RM3,600. Jadi ada kontraktor-kontraktor sahabat saya yang telefon yang kata akibat daripada kenaikan tu dia rugi RM400,000. Jadi ini akan memberi kesan yang banyak pada kontraktor, dan banyak kontraktor yang memang tak sanggup lagi melaksanakan projek sebab kos yang dia masuk tu adalah pada kos yang rendah tu, yang RM2,500. Sekarang bila naik RM3,600, dia ada kenaikan kos dan dia terpaksa menanggung kos tersebut. Jadi bila ada variation of price dalam kontrak ini, bermaknanya bila ada kenaikan kos yang sedemikian, maka kerajaan, klien dan juga kontraktor akan sama-sama menanggung kos itu. Jadi taklah terlalu berat kepada kontraktor untuk menanggung. Sebenarnya benda variation of price ni memang lama dah kita membangkitkan isu ni, dan alhamdulillah kita begitu gembira apabila kerajaan mengisytiharkan bahawa dia bersetuju untuk melaksanakan VOP, sebab dia akan menyelamatkan banyak ramai kontraktor di sana. Dan yang keduanya, G1, G4 nak bagi projek secara undian. Ini juga sangat bagus. Sebab G1 dan G4 ni kontraktor-kontraktor kecil yang memangnya mengharapkan bantuan kerajaan dan juga mereka mengharapkan bisnes. Sekarang ni mereka ramai yang tidak punya projek dan sebagainya dan menderita akibat daripada ini. Jadi kalau ada program-program memberi undian secara undian ni, maka mereka mendapat peluang. Jadi sekurang-kurangnya akan bisnes dia akan sustain untuk masa depan. Dan yang ketiganya, extension of contract, extension of time ni adalah satu yang memang dialu-alukan. Sebab apa? Isu extension of time ni apabila dikenakan LED misalnya kepada kontraktor kerana kelewatan. Tapi kelewatan itu bukan salah dia. Salah COVID-19, dia tak boleh buat kerja. Jadi ada extension of time. Kalau kita tak bagi extension of time, kita kenakan LED, dia adalah teruk sekarang ni, payment tak dapat. Tiba-tiba kena denda pula lagi LED. Itu yang ramai kontraktor dihukum berkali-kali. Betul, 2 kali sudah jatuh di timpa tangga. Jadi cash flow dia problem. Jadi bila announcement ada extension of time ni, alhamdulillah. Jadi ketiga-tiga ini saya nak menyampaikan kepada kerajaan bagi pihak industri. Makluman yang saya dapat, semua memuji kerajaan, kata kerajaan begitu peka kepada kehendak industri. Alhamdulillah, saya memang puji sangat langkah yang telah ataupun keputusan yang telah diambil oleh kerajaan ini. Datuk, juga sedikit ruang kalau boleh kita minta Datuk komen. Ada yang bertanyakan sekiranya semua warga kru ataupun pekerja di tapak binaan tersebut telah pun mendapat vaksinasi, tim pengurusan juga dapat vaksinasi, apakah mereka lebih mudah untuk mendapatkan kelulusan untuk beroperasi? Cadangan kita, sebab kita sekarang ni masih di bawah fasa 1 dan kita belum masuk fasa 2 mengikut kerajaan punya 3 kriteria tu, masih lagi di fasa 1. Cadangan kita adalah apabila di fasa 2 kelak, apabila ada program vaksinasi ini, maknanya apabila pekerja dah ramai divaksinasi, kita akan memohon supaya kebenaran diberikan kepada projek-projek yang di mana pekerja-pekerjanya telah divaksinasi. Jadi maknanya kita akan longgarkan kriteria-kriteria yang kita benarkan, yang saya sebutkan tadi itu, kita akan longgarkan kepada juga projek-projek yang mana pekerja-pekerjanya telah divaksinasi. Jadi sebab kita merasakan bahawa bila dia dah divaksinasi itu, kita boleh mengawal penularan, jadi lebih selamat untuk kita membenarkan projek-projek yang sedemikian untuk beroperasi. Datuk, kalau dilihatkan ramai yang ada wish list sebenarnya, permintaan yang ingin dihantarkan kepada pihak yang membuat keputusan, dan untuk dalam situasi ini bagi mereka yang masih lagi tidak boleh beroperasi, apa yang pihak CIDB boleh katakan kepada mereka sekiranya sekarang ini tidak boleh beroperasi, apa yang pre-planning yang mereka boleh buat sementara menunggu fasa dibuka ini? Dia sebenarnya maknanya inilah masanya untuk kita membina kapasiti sebenarnya, meningkatkan pengetahuan dan sebagainya, meningkatkan ini menjurus ke arah teknologi. Sebab kita merasakan bahawa the way forward untuk industri pembinaan ini adalah dengan menggunakan teknologi. So saya berharap bahawa masa-masa inilah kita mengambil kesempatan untuk mempelajari teknologi baru kan yang ada sekarang. Dan untuk future, dari segi perancangan pada masa hadapan, dari segi upskilling ataupun peningkatan penambahan kemahiran,
apakah ada talian yang mereka boleh pergi ke CIDB Careline misalnya untuk mereka menanyakan sebarang soalan yang berkaitan dengan industri pembinaan? Kita memang airline kita memang beroperasi di sepanjang tempoh PKP 3.0 ni. Kita memang ada yang Careline yang beroperasi sepanjang sehingga 12 malam sekarang ni. Daripada 8 pagi sehingga 12 malam. Dan Careline ini akan membantu kontraktor-kontraktor untuk menyelesaikan isu-isu yang telah dihadapi. So InsyaAllah kita setakat ni bilangan call yang kita terima pun dah menjangkau lebih kurang 3,000 lebih call, dan kebanyakannya bertanyakan tentang SOP, pematuhan SOP ataupun kelulusan melalui yang telah dipohon dan sebagainya. So memang kita adalah Careline tu. Saya rasa numbernya kita telah paparkan sebenarnya di visual. Tadi, ya. Jarang kita tengok Careline sampai pukul 12 malam, tapi CIDB ada memang sampai ada. pukul 12 malam. Ada, ya. Dan untuk mereka yang telah pun beroperasi, pesanan Datuk untuk mereka supaya memastikan SOP itu terus jaga supaya industri pembinaan secara keseluruhannya dapat berevolusi dengan lebih lagi dan dapat membuka peluang kepada ramai yang lain. Saya memang menyeru sangatlah bahawa macam saya sebutkan tadi, sebenarnya tanggungjawab menjaga penularan COVID-19 ini adalah tanggungjawab bersama, dan jadi kita sepatutnya menjaga SOP, memastikan SOP dipatuhi, sebab kita tak boleh nak menyerahkan semua kepada penguatkuasa seperti CIDB dan sebagainya dan PBT, sebab kita pun tak nak periksa semua projek, memang tak sempat lah. Cuma saya nak ambil kesempatan di sinilah bahawa tadi kita petang tadi alhamdulillah kita telah mendapat kelulusan daripada Majlis Keselamatan Negara untuk membenarkan kontraktor-kontraktor G1 dan G2 secara keseluruhannya boleh beroperasi. Jadi maknanya kalau kita tengok sebelum ini kita kata G1 G2 yang buat projek PBT saja dibenarkan, tapi sekarang ni G1 dan G2 semua boleh beroperasi. Tapi G1 dan G2 ini apabila dia nak beroperasi dia perlu memohon menggunakan SIM SMITI dan akan diproses oleh CIDB. Dan kita akan memastikan dia perlu mereport projek dia tu. Kita nak memastikan bahawa memang dia betul ada projek itu genuine. Sekiranya projek itu belum diisytiharkan dalam SIM CIDB, dia isytiharkan dulu dalam SIM CIDB dan seterusnya dia mohon pada SIM SMITI, barulah kita luluskan sebab dah ada projek dalam daftar CIDB. Dan lagi satu yang saya nak sebut di sini adalah selain daripada itu kita juga telah meluluskan projek-projek yang di mana CLQ-nya diluluskan di bawah Akta 446. Kita benarkan juga projek-projek semikian untuk beroperasi semana ini. Kita keputusan baru dapat daripada MKN tadi dan kita akan adjust balik kita punya FAQ. Dan lagi satu, kalau ada masa saya nak sebut sikit pasal renovation. Banyak yang kurang, yang confused atau keliru tentang renovation. Sebenarnya renovation daripada awal kita memang benarkan, tetapi renovation ini kita kategorikan sebagai kerja-kerja pembaikan. Maknanya dia mohon bawah kerja-kerja pembaikan. Lanjutannya di laman web CIDB. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada kali ini dalam Bicara Politik Ekonomi. Terima kasih kepada anda yang telah menghantar soalan dan teruskan menonton TV1 selepas ini. Bagi pihak penerbit Haji Syarif Syarafuddin dan semua kru Bicara Politik Ekonomi, terima kasih kerana mengikuti siaran kami dan kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum.